Dolin. Alhamdulillah. Okay, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tanpa berlengah masa, kita akan bagi dalam masa, bukan masa lah. Biasanya sesi kita ni kita buat sejam, tapi mungkin akan ada sedikit pertambahan menjadikan dia menjadi sejam setengah lebih kalau tak salah saya. Dan insyaAllah saya ini Muhammad Ali akan memberi penerangan yang lebih kata padu. Dan jikalau ada soalan daripada audien, daripada tuan-tuan dan puan-puan, boleh tulis soalan dalam chat room. Nanti saya akan note soalan tu untuk kita tanya kepada speaker kita pada pagi ini insyaAllah. So, tanpa melengah masa, saya mempersilakan Cik Hussaini Muhammad Ali untuk kata memberi pembentangan beliau pada pagi ini. Jadi persilakan. Okey, terima kasih Encik Khairul Jihadi, sahabat saya dealer di Kota Metal ni. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hopefully semua berada dalam keadaan sihat. Tak dengar. Termute. Ya, okey, kita dah ada 51 orang. InsyaAllah kita sama-sama doa semoga sepanjang dah berapa hari puasa ni? Hari ni 21. Sepanjang 21 hari kita menjalani ibadat Ramadan ni, puasa ni, di bulan Ramadan ni, insyaAllah semoga Allah terima semua amalan kita. Semua Allah terima kita punya solat-solat sunat kita punya bacaan Quran, dan semoga Ramadan ni menjadi titik tolak kita lah dalam menjadi insan yang lebih baik selepas ni kan. Kita hijrah nanti kita punya kita punya hidup ni kepada yang lebih baik selepas Ramadan ni. Kita istiqamah buat yang lebih baik selepas Ramadan ni, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah bersama kita dalam kita punya program mingguan. Cuma kalau belum bulan puasa kita buat Ahad malam, tapi bulan Ramadan ni kita buat Ahad pagi. InsyaAllah program ni banyak dibuat penambahbaikan. Perbincangan kita sama-sama tim untuk buat penambahbaikan. Alhamdulillah kita tukar juga tajuk kita kepada 4 cara membuat untung dalam emas. Dan alhamdulillah kita menggunakan platform Quantabental, satu perniagaan emas ataupun platform emas yang berkembang pesat sekarang ni, dan insyaAllah sedikit sebanyak mungkin ada peluang ataupun ada ruang yang mungkin saya kongsikan pada pagi ni bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Alhamdulillah, insyaAllah kita sambil tu kita akan accept juga kawan-kawan kita untuk terus join kita punya kelas pada pagi ini. Nampak tadi slide ni? Alright, nampak Okay, jelas. Alhamdulillah. Okey, saya perkenalkan dulu diri saya sedikit tentang diri saya. Nama saya Hussaini bin Muhammad Ali. Mungkin ada sebahagian daripada kita punya crowd pagi ni dah kenal sebab saya ni orang lama dalam industri takaful, industri kewangan Islam. Tapi minat saya dengan emas dah lama, semenjak tahun 1996 lagi, sebab rumah saya ni dia gila emas, jadi jadi dia mendorong saya sama sekali untuk menyimpan emas. Bila ada duit kita sama-sama beli emas, bila tak ada duit kita hantar ke pajak gadai, standard lah kan. Tapi nak jadi cerita, kita simpan emas tu secara fizikal sikit-sikit. Jadi ada dia punya risiko lah, pernah ada pengalaman buruk, rumah kami kena rompak kan, hilang lah emas kita tu kan. Tapi kita simpan lagi sekali, sampailah sekarang. Di Kota Metal ni saya masih baru lagi, sebab biasalah di Malaysia ni kan kita ada banyak sangat kita menjadi lubuk kepada scammer seantero dunia kan. Jadi saya banyak habis masa mengkaji kan, sampai habis masa dibuang untuk mengkaji lah. Tapi bagi saya okey lah. Jadi bila saya dah kaji, next tu tak payahlah orang nak kaji lagi kan. Saya akan cerita nanti untuk shortcut supaya you all semua tak payah nak kaji banyak-banyak lah. Bermula 1 Julai, tapi saya betul-betul buat bisnes pada bulan Ogos lah, 1 Ogos. Di Kota Metal sekarang saya sebagai dealer. InsyaAllah akan saya dapat naik pangkat sikit je lagi. Okey, kenapa emas? Kenapa emas? Sebab emas ni seperti kita tahu, emas ni memang bahan berharga, diiktiraf sebagai mata wang dunia. Yang terbaru kita tengok
Rusia mengambil pendekatan berani lah dengan mengikat rubel kepada emas dan juga menerima emas dalam pembelian minyak. Okey, dan juga minyak petroleum dan juga minyak matahari. Jadi kita tahu dia telah, jadi bila dia mengambil langkah mengikat mata wang dengan emas ni, kita jangkakan akan ada banyak negara-negara lain akan follow. Sebab sebelum ni negara-negara yang nak follow tu negara Islam yang tak begitu kuat kan, jadi senang aja dipatahkan oleh kuasa besar Amerika. Jadi bila Rusia buat ni, kita rasakan akan ada banyak negara akan follow. So emas tidak boleh dimusnahkan, dilindungi nilai dari inflasi, mempunyai nilai statistik, logam penyimpan nilai, logam yang berharga. Jadi kita sebagai orang Islam pun kita tahulah emas tu ada 8 kali perkataan emas disebut dalam Quran, dan Rasulullah pun ada bersabda kan, saya ada share semalam dalam grup bagaimana satu mata wang emas dan perak akan digunakan pada penghujung zaman kita nanti. Dan satu teknologi biasalah yang mungkin saya rasa ramai orang tahu, iaitu 1 dinar emas dapat membeli seekor kambing. Ini biasa teknologi. Semua orang jual emas pakai teknologi yang sama. 1 dinar emas dapat membeli seekor kambing daripada zaman Rasulullah sampailah zaman 2022 ni. Jadi emas ni dia kalis inflasi, dia follow nilai sebenar. Itu sebablah kenapa kita memilih emas untuk kita buat perniagaan. Okey, kalau kita tengok sejarah ke harga emas daripada macam saya cakap tadi, bila tahun 1986 tu saya mula start simpan emas. Masa tu harga sekitar 1 gram RM30 sahaja. Itu pun kita kata mahal. Lepas tu tahun 2000 lebih kurang dalam 40 lebih, sampailah sekarang 2022 harga terbaru LME, London Metal Exchange, pada hari Jumaat 268, iaitu kenaikan 600 lebih 600%. Kenaikan harga. Ini kena video lah. Termute. Tak ajar. Cik Saini, mute. Cik Saini, mute, termute. Okey, kenaikan harga sehingga lebih 600% dalam masa 20 tahun ini. Jadi kita dapat anggarkan kita dapat fokuslah pada tahun-tahun mendatang ni, kenaikan harga kita dapat jangkakan akan maintain kepada 20% setahun harga emas ni. Okey, ini adalah platform yang akan kita gunakan untuk kita punya bisnes emas, iaitu Quantum Metal Sdn Bhd, satu syarikat yang memasarkan emas patuh syariah. Nanti saya akan ceritakan semua sekali. Tapi kenapa kita, sebab ada banyak platform emas kat Malaysia ni sebenarnya. Nanti kan saya akan share juga platform-platform lain, perbandingan dengan platform-platform lain. Cuma saya rasakan platform Quantum Metal ni sangat sesuai dengan semua golongan di Malaysia ni, daripada golongan B40 sampai T20. Sesuai, sebab bila kita bercakap tentang menyimpan emas, perkara pertama yang kita mula terfikir ialah aku tak ada duit. Aku macam nak, aku nak simpan emas, aku nak makan pun tak cukup kadang-kadang kan, ada yang cakap setuju dengan saya. Tapi sebenarnya itulah peluang yang ada di Quantum Metal ni. Walaupun kita tak ada duit, tapi tetap kita kena perlu belanja. Sebenarnya dekat situlah kita ada cara untuk kita simpan emas di Quantum Metal ni. Okey, kita kenali dulu siapa Quantum Metal tu. Tapi untuk meringkaskan kajian tuan-tuan, mungkin ini sedikit video yang saya share ni akan lebih memberi keyakinan kepada tuan-tuan untuk memilih Quantum Metal sebagai platform menyimpan emas. Kita tengok. Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM dengan kerjasama syarikat Quantum Metal Sdn Bhd membangunkan platform jual beli produk emas secara digital. Presiden DPIM Muhammad Sahar Mat Din berkata platform jual beli patuh syariah itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap ekonomi umat Islam. InsyaAllah dengan adanya platform digital yang berasaskan produk syariah ataupun kelulusan syariah yang pertama di dunia, ini yang saya nak tekankan. Produk emas patuh syariah dengan menggunakan instrumen tawaruk murabahah ataupun komoditi murabahah.
Tiga produk yang diperkenalkan melalui kerjasama itu ialah Gold Saving Account (GSA), Gold Convert Account (GCA) dan Gold Asset Enhance (GAE). Muhammad Sahar berkata DPIM ketika ini sedang giat mengadakan pelbagai aktiviti pemakluman dan sesi perkongsian seperti taklimat, sesi latihan dan pengiklanan di seluruh negara berkenaan platform jual beli emas tersebut. Beliau ditemui media hari ini pada majlis menandatangani perjanjian kerjasama strategik perniagaan antara DPIM dan Quantum Metal. Okey, kita tengok Dewan lagi satu keratan The challenges brought by the video COVID-19 berita di pandemic have TV3. highlighted the importance of savings, recognizing the need to help the people deal with the impact brought by the health crisis. The Sharia-compliant digital gold trading program was introduced, not just to encourage the public to save, but also to enhance their wealth. With the aim of helping the people, especially Muslims, maintain and double their wealth, the Malaysian Islamic Chamber of Commerce, DPIM, has partnered with Quantum Metal Sdn Bhd to offer Sharia-compliant digital gold trading to preserve and enhance people's assets through gold. DPIM President Muhammad Sahar Maddin said Quantum Metal platform is seen as one of the best solutions to the ongoing economic crisis brought by the COVID-19 pandemic. He added, with the digital gold storage products, the conversion of gold to currency and the investment of gold will multiply by 10 times and 5 times respectively using the commodity murabaha financing. Bidang kerjasama yang akan kita laksanakan ialah untuk memanfaatkan platform digital yang dibangunkan oleh Quantum Metal ini untuk faedah umat Islam khususnya bagi pihak DPIM, dan insya-Allah dengan adanya platform digital yang berasaskan produk syariah ataupun kelulusan syariah yang pertama di dunia, ini yang saya nak tekankan, produk emas patuh syariah dengan menggunakan instrumen tawaruk murabahah. Okey, itu sedikit tentang keratan daripada sudutan daripada video berita keluar, iaitu mengenai kerjasama Quantum Metal dan DPIM, Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Bila kita tanya kepada wakil-wakil DPIM, kenapa DPIM bekerjasama dengan Quantum Metal dan apa yang meletak keyakinan DPIM untuk bekerjasama dengan Quantum Metal, wakil DPIM cakap memang DPIM telah membuat kajian, telah menyiasat, telah pergi sampai ke Bukit Aman, Bank Negara dan sebagainya untuk tengok perjalanan syarikat Quantum Metal ni. Jadi selepas 6 bulan kajian tu dibuat, akhirnya bersetuju untuk menjalankan kerjasama dengan pihak Quantum Metal. Jadi ini saya harap dengan keratan ni sedikit sebanyak, dengan sudutan video ni sedikit banyak dapat meyakinkan kita lah. Sebenarnya kita memang percaya dengan emas. Kita rata-rata orang kita ni memang dah yakin dengan emas sebagai alat untuk kalis inflasi dan sebagainya. Cuma daripada segi platform tu je yang meragukan kita kadang-kadang. That's why lah kita share seberapa banyak maklumat tentang syarikat ni supaya dapat menambah keyakinan kita sebagai orang yang akan menyimpan emas ni secara digital. Sebenarnya Quantum Metal dia sama je macam perbankan online yang lain, sama dengan Maybank Tuju, sama dengan CIMB Click, cuma kita buat ni dalam bentuk gold. Okey, kita tengok siapa itu Quantum Metal. Quantum Metal ni dia bertubuhkan dah lama dah, daripada tahun 2012 lagi, merupakan peserta perdagangan komuniti Bursa Suq Asila. Sebab kita dalam produk kita tu kita ada pembiayaan, di mana kita keluarkan modal yang kecil, 1 gram, 2 gram, 3 gram, tapi dapat pembiayaan untuk digandakan kita punya modal tu, supaya bila berlaku keuntungan kenaikan harga emas, kita akan mendapat lebih untung. Jadi pembiayaan tu dikendalikan oleh Bursa Suq Asila. Quantum Metal juga merupakan pembekal sistem dagang emas untuk bank-bank tempatan dan juga koperasi-koperasi, dan juga mendapat khidmat nasihat daripada Ishraq Consultancy.
Ini ialah apa tu? SM Syarikat. Ibu pejabat berada di Pulau Pinang, pejabat kita di Pulau Pinang. Kemudian ada cawangan di Johor Bahru dan juga di Kuching, Sarawak. Ini ialah cawangan-cawangan Quantum Metal. Okey, untuk kita punya pengasas dan pengerusi eksekutif ialah Datuk Lim Kuo Sun. Ini seorang yang berpengalaman luas dalam komponen elektronik senjata kalsium emas. Dalam kita punya komponen elektronik tu, handphone kita dan sebagainya ada emas. Dia ambil semula emas ni untuk dikumpulkan dan dibuat bisnes. Jadi pengalaman Datuk Lim dalam bisnes emas ni sangat lama, lebih 20 tahun. So kita punya pengerusi ialah Haji Kamarizaman bin Johari. Untuk mereka yang terlibat dalam bidang keuangan, akan biasalah dengan nama Haji Kamarizaman ni. Beliau merupakan ex Bank Negara punya Jabatan Pembangunan Kewangan dan Perusahaan Bank Negara Malaysia. Kemudian sekarang adalah pengurusi Quantum Metal, pengurusi Bank Persatuan dan pengarah bebas dan buka eksekutif pemodalan BSN Berhad. Merupakan seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang kewangan. Malam tadi pun saya jumpa dia dan dia banyak beri nasihat supaya lakukan perniagaan ni mengikut cara yang betul, mengikut kaedah Islam dan jangan ada manipulasi ataupun mis-selling dan sebagainya. So Haji Kamari ni sangat-sangat berpengalaman lah dan sangat-sangat seorang yang committed dalam kerjanya. Okey, ini ialah report kepada Bank Negara di bawah AMLA ataupun Anti-Money Laundering Act, iaitu Akta Anti Pengobalan Wang Haram dan Anti Pembiayaan Keganasan tahun 2021. Setiap syarikat yang ada ambil deposit orang ramai yang buat orang boleh beli banyak daripada dia, kena hantar report kepada Bank Negara. Takut orang gunakan untuk buat money laundering. Kalau siapa-siapa yang biasa terlibat dalam bidang keuangan, dia tahu tentang AMLA ni. Kemudian ini kerjasama kita dengan Bursa Malaysia, Bursa Suk Asila yang saya cakap tadi. Kita ada satu produk yang memboleh kita menggandakan kita punya modal emas tadi. Jadi pembiayaan akan dibagi menggunakan Bursa Suk Asila, di mana ada konsep pembiayaan. Biasanya pakai juga untuk pembiayaan rumah dan sebagainya oleh bank-bank yang berasaskan produk Islamik di Malaysia ni. Kemudian Quantum Metal juga merupakan Majlis Emas Dunia. Semua akaun dan perjalanan syarikat diaudit oleh AUFI, iaitu satu organisasi perakaunan dan juga pengauditan bagi industri kewangan Islam yang berpusat di Bahrain. Yang semua saya cerita ni untuk mengukuhkan lagi keyakinan kita kepada platform yang kita akan ataupun sedang gunakan untuk kita punya simpanan dan juga pelaburan emas kita. Okey, ini adalah sedikit perbandingan antara syarikat-syarikat yang ada juga platform emas di Malaysia ni yang patuh syariah. Kita ada satu nama yang saya rasa ramai orang dah familiar dengan nama ni sebab dia dah lama, kemudian dia ada ramai pemegang akaun di Malaysia, dia ada lebih 2 juta. Tapi kita tengok pula daripada segi ekosistem, Quantum Metal saja yang ada complete ekosistem lah, iaitu kita ada simpanan, kita ada juga gadaian ataupun convert, kita ada juga leverage. Jadi ekosistem kita lebih komplit. Kita tak boleh simpan bila kita nak pakai emas, jual. Emas biasanya orang tak jual emas ni. Orang biasa kalau orang nak pakai duit, orang gadai. Jadi kita ada produk yang membolehkan kita convert kita punya emas kepada duit sehingga 85 ke 90% daripada nilai emas kita. Ini ialah Isra Consulting, iaitu badan yang memberi yang mengaudit pematuhan syariah. Dekat Malaysia ni dia ada 5 yang Bank Negara lantik. Salah satunya ialah Isra ni lah. Kalau kita ada buat perniagaan, kita nak pastikan perniagaan kita mematuhi syariah, kita boleh lantik third party daripada 5 syarikat yang dilantik oleh Bank Negara ni. Isra ditubuhkan tahun 2008 oleh Bank Negara sebagai institusi kewangan Islam dan penyelidikan berkaitan dengan syariah. Ini kita laju lah. Ini dia punya members dia. Okey, ni produk kita ada 3.
Kita ada produk account emas GSA pun sama mendapat pematuhan syariah. Kemudian kita ada produk tukaran atau pegadaian kita sama juga mendapat pematuhan syariah. Kemudian kita ada produk leverage kita atau gandaan kita pun sama juga mendapat juga pematuhan syariah daripada Ishraq Consulting. Kemudian bila kita pergi ke luar negara, kita di Quantum Metal ni kita boleh ada juga rakan-rakan kita di luar negara. Jadi pematuhan syariah tu di-expand lagi kepada luar negara. Kita Quantum Metal telah melantik Raqabah untuk memastikan perjalanan perniagaan emas ni mengikut syariah. Ini ialah Board of Syariah di Quantum Metal. Okey, dia sijil Raqabah yang dikeluarkan untuk ketiga-tiga produk yang ada di Quantum Metal. Kita tengok sikit video ni. Makan. Buat saudara Muslim kita pula, khususnya bukan sahaja maklumat syarikat yang perlu diambil berat, bahkan sejauh mana pelaburan emas itu benar-benar patuh syariah. Namun jangan pula kita anggap semua syarikat yang menawarkan pelaburan emas itu sebagai sindiket penipuan, kerana masih juga terdapat syarikat pelaburan emas yang menawarkan pelaburan yang selamat dan mengikut akta undang-undang. Contoh, Quantum Metal merupakan antara syarikat pelaburan emas yang mendapat pengiktirafan World Gold Council dan mempunyai produk-produk yang patuh syariah. Produk seperti Gold Storage Account, GSA, Gold Leverage Asset, GLA dan Gold Advance Account, GAA yang disebut oleh Dr. Bat tadi telah mendapat pengesahan dari Ishraq Consulting sebagai patuh syariah terhadap polisi syariah Bank Negara Malaysia dan juga syariah standard IOF yang terletak di Bahrain. Untuk makluman lanjut mengenai pelaburan yang ditawarkan, anda bolehlah melayari laman web syarikat ini di hyperlink http www.quantummetal.com. Makan. Okey, itu tadi serba sikit sudutan daripada rancangan program TV Al-Hijrah berkaitan dengan Quantum Metal. Ini ialah kerjasama antara Quantum Metal dan bank-bank tempatan. Kita ada dengan kerjasama dengan Bank Allianz. Kita ada kerjasama dengan ataupun menjadi pembekal emas. Quantum Metal menjadi pembekal emas untuk Afin Bank. Kemudian menjadi juga pembekal emas dan sistem untuk bank muamalat. Ini antara press release yang ditunjuk untuk meyakinkan kita lah sebenarnya. Inilah niaga Quantum Metal, Bank Muamalat, Allianz, ICBC, Afin Bank. Quantum Metal juga bekerjasama dengan koperasi-koperasi, antaranya ialah Angkasa dan juga ACO. ACO ni lah satu koperasi peringkat ASEAN. Dia ada 6 juta ahli. Di mana Quantum Metal pun menjadi pembekal kepada koperasi-koperasi ini untuk bekalan emas 99.99%. Okey. Ini antara negara ASEAN yang kita boleh berniaga ataupun memang ada perniagaan Quantum Metal dilakukan di negara-negara ini. Kemudian emas yang kita gunakan sebab bila bercakap tentang pematuhan syariah dalam perniagaan emas ni, emas dia mestilah bersandarkan kepada emas fizikal sebenar. Cuma di Quantum Metal ni kita digitalizekan. Jadi kita boleh beli emas di Quantum Metal ni serendah RM10. Jadi kalau kita nak beli kat kedai emas RM10, takkanlah dia nak potong kecil kan, nak kikis sampai halus RM10 nak bagi kita. Jadi tak mungkin lah. Jadi kita memang bersandarkan kepada emas fizikal. Kita macam contohnya 1 gram emas tu saya mungkin ada RM10 dekat dalam tu. Jadi kawan-kawan kita yang lain nak capa, Adilah ada kat RM20, Azman ada RM100, Ahmad Fazil ada RM50. Jadi bila campur-campur cukuplah 1 gram, maka dia bersandarkan kepada emas fizikal yang sebenarnya. Emas fizikal yang kita gunakan ialah The Perth Mint Australia. The Perth Mint Australia ni salah satu dikeluarkan oleh
satu syarikat yang mana syarikat ni milik kerajaan Australia, the Permis Australia, the Permis ni milik kerajaan Australia. Emas dia dikenali sebagai emas yang bermutu tinggi lah, dan juga dia membekalkan ke banyak negara-negara di seluruh dunia ni. Ini ialah sedikit yang menguatkan lagi kerjasama antara Purpose Mint dan juga Quantum Metal. Okey, bila kita dah semua orang beli, ramai orang beli, jadi emas tu akan jadi banyak. Macam tahun lepas sehingga 5 tan emas menjadi kumpul oleh para penyimpan, para pelabur di Quantum Metal ni. Jadi emas tu bila kuantiti banyak, dia mesti disimpan di tempat yang selamat, iaitu di Bridge. Bridge ni satu company yang menyimpan gold, pihak ketiga yang dilantik oleh Quantum Metal untuk menyimpan emas. Company ni memang dah lama dan memang spesialis, ada expertise untuk mengendalikan emas. Memang saya google syarikat ni, pekerja dia je ada 76,000 orang. Dia ada beroperasi di 53 buah negara. Untuk di Malaysia ni, dia tak ada kat Malaysia, dia ada di Singapura. Kemudian emas-emas kita ni semua diinsurankan oleh Lloyd's of London. Sebab kalau kita tengok kita punya simpanan duit kita di bank, kita ada PIDM kan, PIDM. Tapi itu dia cover sehingga 250,000 saja. Walaupun duit kita ada 1 juta, dia punya coverage hanya setakat 250,000 saja. Tapi untuk di London ni dia cover 100% kita punya simpanan emas kita. Jadi tak payah risau, insya-Allah tempat simpan selamat, malah dia ada di coverage lagi, dilindungi lagi oleh insurans. Okey. Itu sedikit tentang syarikat. Pukul apa dah? Okey, cantik setengah jam. Ini kita masuk kepada produk-produk, dan insya-Allah pada penghujung nanti saya akan juga tunjuk sistem yang sebenar untuk penggunaan kita untuk platform kita di Quantum Metal ni. Produk ada 3, tiga-tiga ni kita boleh buat untung, dan tadi dalam kita punya program ni 4 cara kan. 3 cara ni datang daripada 3 produk ni. Satu caranya ialah dengan kita menjadi usahawan. Ini adalah pilihan, dan tak semestinya kita boleh 3 produk ni kita nak ambil 3-3. Kita boleh pilih salah satu, kita boleh ambil 2, ataupun kita boleh ambil 3-3 sekali mengikut kesesuaian kita, dan semuanya hanya dalam satu sistem saja. Produk pertama ialah kita ada gold storage account. Ini macam kita simpan emas lah sikit-sikit. Kita boleh beli emas serendah RM10, kita boleh jual, kita boleh tukarkan kepada fizikal. Ada orang dia tak suka digital, dia tak percaya digital dia tanya nanti sistem down dan sebagainya kan. Jadi dia kata dia suka fizikal, maka dia boleh withdraw fizikal. Malam-malam dia nak tidur, dia nak letak kat kepala ke apa ke, dia boleh buat fizikal. Lepas tu dia boleh transfer juga kepada orang lain. Contoh nak bagi duit raya dekat adik-beradik, dekat mak, kita boleh suruh dia buka akaun Quantum Metal, kita boleh transfer emas ataupun duit. Yang terbaru ni pada pertengahan bulan tu kita ada kerjasama dengan Malakat Mall. Jadi dengan brand, ada beberapa syarikat lah yang kita kerjasama. Quantum Metal bekerjasama dengan syarikat ni supaya kita boleh buat pembayaran pembelian barang hanya menggunakan emas kita dalam kita punya apps. Kemudian kita ada convert account. Convert account ni macam gadaian juga. Kita boleh convertkan sehingga 90% daripada emas kita kepada duit, dan yang paling best sekali, emas kita tak hilang. Dia akan hold emas kita dalam holding inventory, dan yang paling best sekali, emas ni reflect dengan kenaikan harga. Jadi kita dah ambil duit tapi emas tadi masih ada. Kalau berlaku kenaikan harga emas, kita masih boleh dapat keuntungan daripada emas yang kita dah ambil sebahagian besar duit dia tadi. Tapi nanti bila saya tunjuk dalam sistem, tuan-tuan akan lebih faham. Kemudian kita ada Gold Asset Enhanced, yang mana kita akan menggandakan emas kita ataupun pelaburan. Ini lebih sesuai untuk pelaburan. Jadi bila nak beli produk Gold Asset Enhanced ni, pastikan kita tahu sedikit berkaitan dengan pelaburan.
Okey, ini ialah gold storage account. Kita akaun simpanan macam cakap tadi. Hanya untuk kita tukarkan mata wang kita. Seperti tuan-tuan tahu, inflasi ni sekarang ni sangat-sangat tinggi. Waimah kalau tuan-tuan sedar, sekarang nanti boleh cek lah lepas ni, tengok apa berlaku kepada kita punya mata wang ringgit Malaysia berbanding dengan USD. 3 ataupun 4 hari kebelakangan ni ada penurunan yang sangat-sangat mendadak. Kalau sebelum ni $1 sekitar RM4.20. Sekarang ni dah jadi $1 RM4.35 saya rasa. Jadi jatuh dekat banyak juga 40 ke 50 sen. Jadi itu boleh dikatakan inflasi juga. Kemudian kalau kita tengok harga barang, tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan sedarlah, tiba-tiba tak ada ayam, bekalan ayam, tiba-tiba tak ada telur, tiba-tiba tak ada minyak masak. Percayalah tuan-tuan, kita ni negara Malaysia pengeluar minyak sawit kan, macam mana boleh tiba-tiba tak ada minyak masak. Ini semua adalah untuk menekan, tycoon-tycoon ni menekan untuk kenaikan harga. Bila berlaku kenaikan harga, sebenarnya mata wang kita akan menjadi semakin kecil. Itulah dipanggil sebagai inflasi. Inflasi inilah yang membunuh nilai mata wang kita. So apa boleh kita buat dengan adanya akaun emas ni? Kita boleh convertkan sebahagian duit kita kepada emas supaya dia lebih kalis inflasi. Kalau tuan-tuan ada 10,000 tahun lepas dengan 10,000 tahun ni dah tak sama nilai dia. So kita boleh convertkan kepada emas bila-bila masa, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kecuali kalau emas habis stok lah, sebab kita bersandarkan kepada emas fizikal. Sabtu dan Ahad ni cuti, jadi kadang-kadang boleh habis stok lah sebab belian yang melampau macam berlaku pada malam tadi. Bila harga rendah sikit, sebenarnya harga tak rendah pun. Ramai orang cakap harga rendah, bagi saya harga tu tak rendah, 268 mana ada rendah kan. Sedangkan pada penghujung tahun lepas baru 24 lebih je. Jadi tapi orang nampak peluang harga ni lebih rendah sikit daripada pertengahan bulan 3 tadi sehingga 278. Jadi ramai sangat orang beli sehingga habis stok. Walaupun syarikat tambah lagi stok baru, tetap juga tidak mencukupi, kena tunggu sampai hari Isnin. Okey, itu gold storage account. Kita juga boleh, macam saya cakap tadi, boleh tukarkan kepada fizikal, boleh transfer kepada orang lain. Yang paling best kita beli ni, kita ada markup price yang sangat-sangat rendah. Markup price ni ataupun spread ni, kalau macam tuan-tuan pergi ke shopping mall, kita pergi ke kedai emas Pohlong ke Hapip kan, kita ada nampak kan 1 gram 250. Kita pun nampak gelang ni 4 gram, kalau aku beli cantik ni kan, mesti harga dia dalam 1,000 je. Tapi bila kita nak bayar, dia kata 1,300. Itulah markup price ataupun dia kata upah buat dan sebagainya. Biasanya di kedai emas ataupun kalau kita beli fizikal sehingga 25 ke 30% dia punya markup price. Tapi di Quantum Metal ni kita punya markup price sangat-sangat rendah. Hanyalah 7% saja untuk absorb kos-kos operasi syarikat, menyediakan sistem dan sebagainya. Tapi yang best bila kita jual balik, kalau kita pergi kedai gelang yang kita beli tadi, kita beli je, petang tu kita nak jual balik. Dia kata, okey Jack, ini dah ada susut nilai. Dia kata, baru kita pakai sekejap pun dah ada susut nilai. Ada Jack, kita ambil 230 saja, dia kata, sebab susut nilai tu ataupun markdown. Yang best kita di Quantum Metal ni, kita tak ada markdown. Kita akan terima ataupun jual balik tu pada harga semasa ataupun harga LME, London Metal Exchange punya harga. Kalau harga pada masa tu tinggi, kita ikut harga tinggi pada masa tu. Itu ialah gold storage account, very simple, very straight away. Buka account, tuan-tuan boleh beli terus, tak ada masalah pun di gold storage account ni. Produk kedua, ini produk yang sangat menarik yang saya cakap tadi, sesuai untuk golongan B40, orang-orang yang tak ada duit macam saya ni, yang cukup-cukup makan je, sesuai dengan produk gold convert account ni, okey, sebab dia boleh melindungi harta kekayaan kita, boleh tukarkan sehingga 85% nilai emas, dapat tunai segera bila jual emas. Charge dia sangat-sangat murah. Dia macam Arhanu juga, cuma Arhanu kan mahal kan. Kita hanyalah 3.5% saja setahun. Lepas tu tak payah bayar dulu pula tu sebab tak ada tempoh. Dan dia reflect kepada kenaikan harga emas. Di mana bila berlaku kenaikan harga emas ni, dia boleh menampung kita punya pembiayaan dan juga charge. Kalau tuan-tuan tak faham, tak apa, nanti bila saya tunjukkan exactly ataupun live account saya tunjukkan bagaimana dia berfungsi, tuan-tuan akan faham. Ini yang paling best sebab kita boleh tukar belanja hangus
menjadi tabungan masa hadapan. Belanja hangus ni yang walaupun kita miskin, kita cukup-cukup makan, kita tetap ada belanja hangus. Daripada belanja hangus inilah kita boleh gunakan untuk tukarkan kepada emas. Okey, kita ada berapa orang dah Didi sekarang? Alhamdulillah kita dah capai lebih kurang 165 orang. Alhamdulillah. Sebenarnya tuan-tuan bulan-bulan puasa ni bercakap kan, rasa kering pula tekak kan. Tapi tak apa, demi tuan-tuan semua kita nak sharing ilmu ni, tak apa, saya rela susah sikit. Yang penting tuan-tuan semua dapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan pada hari ini. Okey, kita sambung kita punya Gold Convert account. Okey, ini ialah ekosistem di luar. Kalau kita pergi di Aranu, contohnya saya ada gelang 10,000 ataupun 1,000 sedang nak cerita, saya pun pergi gadai. Gelang saya tu dia bagi saya RM800. Gelang saya tu dia pegang, betul tak? Gitulah cara di Aranu. Lepas tu dia kata upah simpan cik kena bayar dulu 1 hingga 12% setahun. Jadi saya pun bayarlah 120. Kita dah ambil 800 tadi, kita kena bayar dulu 120. Lepas 6 bulan, kalau kita tak boleh bayar duit pinjaman 800 tadi, kita kena datang sambung surat, dia kata. Sebenarnya kita renew kontrak kita, sambung lagi 12 bulan. Lagi 6 bulan menjadi 12 bulan. Kita kena bayarlah upah simpan tu. Lepas tu sampai 1 tahun kita masih lagi tak boleh bayar 800 tu, maka dia akan sambung lagi 6 bulan. Lepas tu kalau kita tak boleh bayar lagi, maka gelang kita tadi akan digadai. Digadai bila digadai, dia tengok berapa harga gadaian tu lah. Katakan harga tu dapat 1,100, dia akan ambil balik duit dia 800, ada balance 300 kan. Dia ambil upah dia buat gadaian, fee apa semua tu 200, kalau ada lebih 100 dia pulang balik kita. Biasanya tak ada lebih lah kalau dia gadai, sebab bila gadai dia akan harga rendah daripada harga pasaran. Hari tu berlaku di Aranu, dan sebenarnya banyak sebenarnya emas-emas masyarakat Islam ni lelap ataupun hangus di gadaian sebab tak boleh nak tebus. Tuan-tuan bayanglah, ni saya cakap orang lain, nanti saya sendirilah. Kalau kita tak ada duit 1,000, kita gadai barang kemas bini kita yang harga dia 1,500, dia tak ambil 1,000, agak-agak lagi 2-3 bulan kita ada ke 1,000 tu? Tetap ada, tuan-tuan. Ini saya cerita lah zaman-zaman susah dulu kan. Jadi banyaklah barang-barang kemas dia dah kena gadai. Itu apa yang berlaku di ekosistem sekarang di mana-mana Aranu. Tapi apa berlaku di convert di Quantum Metal ni, katakan kita dah simpan-simpan duit sikit-sikit, RM10, RM20, RM30, dah jadi 1,000 emas kita. Dapatlah ada 4 gram lebih kurang kan. Tiba-tiba kita nak pakai duit. Ataupun memang kita tak ada duit. Kita adalah duit nak makan, nak pakai tu sebulan adalah 1,000 nak pakai, nak beli baju, nak beli makan, pampers anak dan sebagainya. Tapi kita memang ada duit tu je. Kita boleh juga beli emas, dapat 4 gram, besoknya ataupun hari yang sama kita gadaikan. Kita akan dapat sekitar 85 ke 90%. Jadi kita akan dapat duit lebih kurang dalam RM900. Sama juga kita buat gadaian ni, kita akan dapat, biasanya akan masuk akaun 1 hari ataupun 2 hari selepas tu. Jadi dengan duit 900 tu kita boleh belanja, bayar hutang, makan dan sebagainya. Tapi kena ingat, emas kita yang 4 gram tadi dekat dalam holding tadi, dia akan masuk dalam holding inventory, dia tak hilang tau. Dia ada charges, dia kenakan 3.5% setahun, tapi kita tak perlu pun nak top up duit. Kalau katakan emas turun ataupun emas naik, kita biar aje. Apa yang perlu kita buat, kita tunggu emas tu naik. Kita akan tahu emas akan naik. Belum pernah lagi emas turun terus. Sepanjang 20 tahun tadi saya dah cakap kenaikan sehingga 600% kan. Dan kita fokus hujung tahun ni harga emas sekitar 300 per gram. Jadi kita tunggulah. Bila berlaku kenaikan, kita boleh sama ada kita ambil balik, bayar balik gadaian kita, ataupun kita boleh terminate je kontrak gadaian kita. Kita akan dapat lebihan duit kita yang 10% tadi bersama dengan keuntungan selepas ditolak dengan upah simpan. Begitulah cara kita buat untung menggunakan kita punya belanja hangus. Nanti saya akan share dengan lebih mendalam kepada tuan-tuan semua. Ini kalau purata kenaikan harga emas 20 tahun. Tapi saya tak suka sangat nak fake tunjuk secara tetap macam ni. Saya takut-takut saya over promise nanti. Tapi kita tengok kepada, macam saya cakap tadi lah, kepada anggaran apa yang berlaku 20 tahun lepas. Okey, contoh saya beli kereta. Ni kereta apa ni
Nissan Almera. Okay, saya beli Nissan Almera, kena bayar setiap bulan 800. Jadi 800 ni tuan-tuan ialah duit yang pergi tak kembali lagi. Macam lagu pula kan. Macam lagu Rabani lah, pergi tak kembali lagi kan. Jadi 800 ni lah, sebelum saya nak bayar duit kereta saya, duit kereta ni memang kena bayar. Selama ni kita bayar duit kereta, kita dapat apa? Dapat kereta je kan. Selepas ni kita bayar duit kereta, kita buat cara ni. Kita top up sikit dengan 150. Sebab 150 ni memang kita kena buat simpanan. Tantah ada anak sakit ke, ada kecemasan ke. Jadi kita ambil tabung kecemasan kita ni sikit. Kita top up dekat duit kereta tadi, kita adalah 950. Kemudian kita beli emas di GSA tadi. Kita pergi ke beli emas, GSA kita dapatlah, mungkinlah harga sekarang dah mahal. Tadi saya cakap 4% kan. Saya anggarkan dalam 3.8 gram lah. Tadi saya cakap 4 gram kan. Okey. Bila kita dah beli ni, kita pergi ke GCA ni, dalam sistem ni. Kita klik, kita ada request GC ni, klik. Kita masukkan balik amount. Dia akan bagi kita amount 91% yang boleh kita dapat ataupun maksimum yang boleh kita dapat. Kita masukkan amount 800. Kita submit. Dalam masa sehari atau 2 hari bekerja, duit 800 tu akan masuk ke dalam akaun kita. Maka kita gunakan untuk bayar kita punya Almera baru ni. Nanti kan kena tarik pula. Tapi kena ingat, kita punya emas 3.8% ni tadi akan masuk ke dalam holding inventory ni tadi. Jadi bila berlaku kenaikan, dia akan tunjuk sini net gain, keuntungan yang kita dapat. Nanti bila actual nanti you all akan lebih faham. Okey. Ni siapa conteng ni? Sekejap saya padam. Okey, ini produk ketiga kita. Ini ialah killer produk. Yang produk ni lah tak ada dalam mana-mana syarikat platform emas patuh syariah yang ada kat Malaysia ni. Hanya ada di Quantum Metal saja, di mana kita modalkan 1,000. Contohnya kita modalkan 1,000 ni. Maka syarikat akan bagi pembiayaan sebanyak 90% ataupun 10 kali ganda lagi. Menggunakan murabaha, tawaruk murabaha tadi daripada Bursa Suq Asilah, maka kita akan dapat modal kita 10,000. Contohlah kita ada 1,000. Kalau kita beli emas, kita dapat 4 gram saja sepatutnya kan. Tapi kalau berlaku kenaikan harga RM10 segram, sepatutnya kita untung hanya sekitar RM40 saja. Tapi oleh kerana adanya pembiayaan tawaruk tadi 10 kali ganda, maka kita ada 40 gram. Jadi bila berlaku kenaikan harga RM10, kita akan untung 400. Jadi emas ni ada kontrak dia, ada perjanjian dia. Jadi kita tak boleh ambil dulu sebab ada pembiayaan yang diberi kepada kita. Tapi bila kita tengok dah untung, kita boleh terminatekan kontrak tu. Maka bila kita terminate ke kontrak tu, terus immediately syarikat akan ambil balik duit dia yang 9,000 tadi. Maka kita akan dapat 400 keuntungan tadi plus dengan kita punya modal asal. Begitulah cara Gold Asset Enhance ni berfungsi. Faham Kalau tak faham tak apa, nanti boleh tanya. Okey, gandaan emas sehingga 5 kali ataupun 10 kali, beli waktu harga rendah, jual pada waktu tinggi. Jadi bila berlaku kenaikan tu walaupun sedikit, ada RM1, RM2, tapi oleh kerana kita ada gandaan 10. Jadi dia akan jadi pada 1%, kita punya terus boleh kira jadi 10%. Jadi cepat untuk kita dapat untung. Nikmati keuntungan berdasarkan harga semasa-masa, tiada margin call. Katakan harga emas ni rendah, turun. Tapi kita tak perlu nak top up ataupun kita tak ada force selling ataupun kita nak kena top up tu tak ada. Jadi apa yang perlu buat, macam saya cakap tadi, bila ni adalah produk pelaburan, pastikan you all faham sikit tentang pelaburan. Pelaburan ni kita tak bolehlah gunakan duit kecemasan kita untuk melabur. Contohnya nak kahwin bulan 5. Kita gunakan duit kahwin kita beli Gold Asset Enhance ni. Tengok-tengok bila bulan 5 harga emas turun. Pakai tak kahwin pula. Tak boleh lah macam tu. Jadi pastikan duit tu kita ada holding power untuk kita tunggu sehingga harga emas betul-betul naik dan untung. Kalau kita ada duit lebihan, kita boleh gunakan untuk buat pembelian di Gold Asset Enhance. Satu lagi ialah contohnya Okey. Ni ialah kalau kita ada 100,000.
Mesti ada cakap ni kan, amboi mak Cik Husaini ni kalau bagi contoh tak agak-agak kan. 100,000. Okey, tak apalah, ni contoh je supaya nak nampakkan besar kan. Kalau you ada 100,000, company QM akan bagi pembiayaan melalui tawaruk financing murabaha sebanyak 900,000. Jadi immediately you punya emas akan jadi 1 juta. Lebih kurang 4 kilo emas lah. Jadi bila kita ada iuran, kita ada management fee dia sebanyak 3.5% daripada pinjaman tadi, 900,000 tadi. Bukan daripada semua, modal kita tak ada, kita punya pinjaman saja. Kali dengan 30%, kita ada lebih kurang 31,500. Ini kalau kita cukup 1 tahun. Kita punya kontrak tadi, kalau katakan kontrak tu kita terminate awal, 1 bulan, 2 bulan dah untung kan, kita tak payah bayar sehingga 1 tahun. Kita bayar ikut purata, prorate. Tiba-tiba harga emas naik 20%, kita ada 1 juta, kita akan dapat untung lebih kurang 200,000. 200,000 ni tolak dengan management fee, kita akan untung bersih sekitar 168,000. Kita boleh terminate account ni, kita akan dapat balik modal kita 100,000 plus dengan untung 168,000. Itulah cara buat keuntungan di Gold Asset and Saham ya. Okey, ni ialah dia buat sedikit kronologi ataupun sedikit proposal. Dia boleh tengok kalau 1,000 jadi 10,000. Kalau untung emas naik, ni beli pada harga 16.3 tadi 258. Kalau naik 270 kita akan untung lebih kurang 500. Kalau naik 284 kita akan untung lebih kurang 1,000. Kalau naik 296 kita akan untung dalam 1,500. Ini proposal dia. Ini kalau kita ada duit 10,000, pembiayaan 90% menjadikan modal kita 100,000. Bila berlaku kenaikan harga ni ialah untung-untung yang boleh kita dapat. Dan biasanya harga ni tak lama. Normally investor kita dekat dalam yang beli produk GAE ni biasanya ambil masa 3 ataupun 4 bulan. Biasanya dalam 1 tahun boleh buat 3 ke 4 kali kalau dia pandai-pandai. Ada pula yang kaki baca chart lah, marubozo lah dan sebagainya kan. Dia akan lebih tepat lah dia buat ni kan. Tapi kalau macam tim saya tak adalah yang expert ni, cuma kita akan pantau harga secara harian. Jadi bila kita alert dengan harga setiap harian, harga harian emas setiap hari, jika berlaku sebarang perubahan mendadak, kita akan alert. Dari sana pun kita boleh buat, tim saya pun banyak buat keuntungan. Saya tentulah kalau tim-tim saya ada kat sini, mungkin boleh share kan, kalau tuan-tuan dah ada untung, boleh share sikit dengan mereka-mereka yang ada, yang especially yang baru pada pagi ni. Ada soalan ni sebenarnya, boleh tanya tak? Boleh silakan. Okey, dia ada daripada Anis Zarimi. Salam Tuan Haji, maaf nak tanya, bagi GCA duit yang 800 tu boleh bawa keluar terus atau ada tempoh matang beberapa bulan? Oh, ini gadaian tadi GCA. Ya, tak, kalau kita gadai kan tadi cakap tadi 800 ni kita tambah duit kita sikit, jadi 950, kita beli emas dapat 3.8 gram. Kita pun terus gadai hari yang sama tu, kita gadai ataupun besoknya kita gadai. Duitnya akan masuk sehari ataupun 2 hari tu Anis. Terus masuk. Lepas tu kita bayarlah duit kita. Jadi kalau nak tunggu berapa bulan kena tarik pula kereta kita nanti. Terus boleh dapat Okey, kita balik kepada gold storage, gold asset and saham ni okey. Ini kalau kita ada 100,000, dia akan bagi pinjaman pembiayaan sebanyak 900,000 untuk menaikkan kita punya modal. Dan bila berlaku kenaikan yang sedikit akan ada untung yang banyak lah. Walaupun harga emas kita beli tadi sekitar 258, tapi bila naik sikit je 270, kita dah, secara automatik kita sebenarnya dah ada lebih 50% keuntungan. Disebabkan ada leverage kan, gandaan pada kita punya modal. Okey, kita tengok sikit. Tapi macam saya cakap tadi, kalau emas naik, of course kita akan berganda untung. Tapi kalau emas turun, kita sebenarnya berganda juga rugi. Jadi pastikan you all faham tentang pelaburan.
ada kuasa untuk menunggu, ada holding power untuk tunggu balik semula. Sebab kita rugi tu rugi on paper saja. Kita hanya kena tunggu balik semula harga emas naik. Yang paling penting dia tak ada margin call ataupun you all kena top up ataupun kena force selling, tak ada. Jadi kita kena ada kuasa menunggu dan untuk memastikan harga emas naik semula supaya kita dapat keuntungan. Okey. Okey, ini adalah perbandingan return of investment per tahun untuk 6 tahun lepas. Kita boleh tengoklah kita punya instrumen pelaburan yang lain. Ini pun just untuk tengok saja, takut nanti overclaim pula nanti ya. Tapi beginilah actual yang dapat sebenarnya. Untuk sebab kita ada gandaan tadi kan, menyebabkan kita punya untung walaupun similar dengan yang lain-lain punya keuntungan, tapi oleh kerana ada gandaan dikalikan dengan 10. Jadi sebenarnya kita punya return of investment dalam kenaikan harga sekitar 9.7 ataupun 10% je, tapi oleh kerana gandaan 10 tadi tu menyebabkan kita punya keuntungan dapat digandakan. Okey, kita tengok sikit testimoni. Ini apa yang berlaku pada bulan 3 tadi, pertengahan bulan 3 atau awal bulan 3, iaitu peperangan antara Rusia dan Ukraine menyebabkan harga emas fluctuate gila punya naik. Terus naik, dia bukan fluctuate, dia fluctuate sikit, lepas tu dia terus naik. Menyebabkan pada masa ni antara 24 bulan 2 sampai 8 bulan 3 ni, dalam masa 11 hari kenaikan emas sebanyak 10.41. Bila saya cakap tadi kan, walaupun naik 10.41, tapi kita punya kenaikan tu dikalikan dengan 10. Jadi ada orang yang dapat profit 100% profit lah dalam masa within 2 minggu ni. Kita tengok sikit testimoni. Ini ada orang beli 11 hari bulan 2 dan 12 hari bulan 2 dan jual pada 17 hari bulan 2 dan untung 6% dalam masa seminggu. Ini dia. Kemudian dia ada klien yang invest 940,000, untung 53,000 dalam masa seminggu. Dia punya testimoni, dia punya contoh pun tak agak-agak kan. Macamlah semua dalam ni ada 940,000. Okey, tak apa, kita tengok ada juga yang sikit. Dia masuk biasa saja. Untung kasar 133% selepas tolak kos tawaruk financing, untung bersih 90% dalam masa 6 bulan. Ini dia beli sikit. $250 ataupun 1,000 je modal dia. Sekarang ni 1,400 ada sebab harga RM turun kan. So dia punya modal $250, dia dapat $600. Kita dalam GAE ni kita beli by unit dan dia punya mata wang dia kita gunakan currency USD. Tak apa, nanti saya akan cerita juga pada actual ni. Modal 535, malam ini cecah 1 juta. Ini agak-agak dia punya contoh kan. Ini kita tengok, ni modal asal, ni untung. Ini semuanya melebihi 100% untuk 5 statement ni. Profit melebihi 100% dalam masa 2 bulan. Beli 250, dapat 500. Okey, ni banyaklah, banyak. Nanti saya akan tunjuk saya punya sendiri juga kepada tuan-tuan. Okey, itu tadi 3 cara bagaimana kita boleh buat untung dengan emas menggunakan platform Quantum Metal ni. Sekarang pukul apa jadi? Lagi sikit je pukul 11, lagi 6 minit. Saya akan cerita laju je tentang keusahawanan emas ni sebab saya akan buat kelas berasingan untuk mereka yang berminat menjadi usahawan emas ni. Tapi apa yang saya nak cakap, kita ada potensi pendapatan dekat sini. Mula-mula kita boleh jadi introducer. Introducer ni very simple, beli pembelian sendiri, GAE kali 10 ataupun GAE kali 5, 3 unit. Beritahu dengan kita punya dealer, dia akan naikkan kita kepada introducer dan kita boleh start meniaga. Dapatlah sikit keuntungan. Kemudian kita boleh daripada introducer kita boleh menjadi dealer, iaitu dengan cara melahirkan 5 orang introducer baru dan juga kita punya total sale di bawah introducer kita yang 5 orang tadi atau lebih mestilah ada 30,000 unit untuk GAE kali 10. Itu bagaimana kalau kita nak jadi dealer. Dia punya commission dia kalau introducer sehingga 2%. Ini dibayar dalam gold, masuk ke dalam kita punya account GSA. Tapi untuk dealer dibayar dalam USD. Lepas dealer ni ada lagi pangkat
ada dealer, developer, ada merchant, ada senior merchant dan sebagainya. Cuma saya untuk pagi ni kita cerita sampai dealer saja. Nanti bila you all nak tahu dengan lebih lanjut tentang carrier pass di dalam sebagai reseller di Quantum Metal ni, kita akan ada buat kelas lain lagi. Saya akan tunjukkan bagaimana carrier pass, bagaimana nak buat bisnes ni, apa skrip nak cakap, apa aktiviti yang boleh kita buat. Kita akan dalamkan lagi untuk mereka yang berminat menjadi usahawan emas. Sebab menjadi usahawan ni bukan semua orang minat kan, tapi platform ni sendiri akan dapat memberi keuntungan kepada you all. Ini sikit testimoni keuntungan ataupun pendapatan sebagai reseller di Quantum Metal. Ini adalah EA untuk tahun lepas. Nama kita Blank lah. Ini pendapatan saya punya senior merchant. Berapa ni? Ada banyak kan angka dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka kan. Kemudian ini saya punya merchant. Nama pun dia rahsiakan, orang muda lagi, handsome. Ini saya punya lah. Ini saya punya, saya tak ada malu apa pun nak tunjuk dengan you all. Nama saya kan, Husaini. Ini saya buat, sebab kan tadi masing-masing dah tahu, saya start bulan 8 kan. Jadi saya naik dealer tu dalam bulan 9 lah. Bulan 10 kot saya naik dealer. Jadi saya buat 2 bulan tu, ini income saya untuk 2 bulan selepas naik dealer. Jadi memang ada income lah dekat, memang boleh buat sebagai career juga dan memang boleh dapat income lah kalau kita bergiatkan diri dalam sebagai usahawan ataupun reseller di Quantum Metal ni. Okey. Itu saja untuk limat ni. Lepas ni saya akan share dengan tuan-tuan akaun sebenar. Cuma macam saya cakap tadi, kalau you all belum ada lagi, kepada yang baru kita ada 178 orang hari ni. Kepada yang baru, saya rasa ambillah peluang ni sebab buka akaun ni bukan kena bayar pun. Free. Belum lagi pernah lagi saya kalau saya cerita dengan orang, kita kata buka akaun free ni, tak payah bayar ke cik Sadi? Tak payah bayar. Habis tu dah buka akaun apa apa. Nanti kalau kau suka, kau mulalah letak simpanlah sikit-sikit serendah RM10. Jadi memang tak ada masalah langsung untuk you all buka akaun. Dah buka akaun tu godek-godek lah kan, tengok-tengok dulu. Nanti kan saya akan cerita akaun sebenar. Tapi pastikan yang datang, kalau yang baru hari ni, cari balik siapa orang yang ajak you all dengar taklimat saya pada pagi ni untuk mendaftar akaun sebab sangat penting dia punya referral tu. Mungkin kawan-kawan kita yang ajak tu dia adalah seorang dealer, dia memang nak buat team, jadi dia memang perlukan tuan-tuan untuk mendaftar di bawah dia. Jadi boleh cari balik semula kawan-kawan yang mengajak kita dengar program pada pagi ni. Okey? Cik Sani, ada soalan. Okey, ada soalan sekejap. Okey, Tuan Haji, GCA adalah konsep bukan belanja hangus. Saya ada 100,000 kat tangan untuk modal bisnes. Macam mana kita nak pastikan konsep GCA ni bukan create hutang baru? Sebab kita bergantung kepada turun naik harga emas supaya emas itu kembali pada kita semula tanpa bayar apa-apa. Okey. Encik Erham, sekejap lagi saya tunjukkan yang actual. Saya akan tunjukkan bagaimana gadaian yang kita buat tu dah create untung. Dan kalau kita rasa kita nak guna duit lebihan tu, sebab kita tadi konsep belanja hangus, tuan tak berapa setuju dengan saya cakap belanja hangus tadi kan, sebab kita macam create hutang baru. Nanti saya tunjuk secara actual dia macam mana perkara berfungsi dan mungkin dia akan lebih memahamkan Cik Erham nanti. Berapa umur? Satu hari pun boleh Jihali. Hari ni ada surat beranak dah boleh, ataupun ada my kid dah boleh dah. Okey. Sekejap saya tunjukkan sistem. Saya dah 1 jam, kita cuba habiskan cepat-cepat lah. Okey. Semua nampak Nampak tak Di? Baru keluar. Okey. Dah nampak dah. Okey, inilah portal kita punya account. Sama juga macam akaun bank yang lain, akaun perbankan internet, dia ada tunjukkan semua tentang maklumat diri kita.
Okey, ini tiga-tiga produk yang saya cakap tadi, GSA, GCA dan GAE. Dekat sini ada tunjuklah kalau you nak beli, ni the list. Buy gold, kalau nak beli boleh klik buy. Klik buy ni kita bolehlah beli. Cuba sekarang macam saya cakap tadi, sekarang stok habis, kena tunggu esok. Masukkan berapa ringgit yang nak beli. FTX ada, boleh bayar terus. Okey, kemudian kita boleh jual. Kita juga boleh tukar kepada fizikal. Kita boleh tukar kepada fizikal. Kita ada 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 sampailah 1 kilo. Sampai 1 kilo. Kita juga ada 1 dinar. Kita boleh pilih kita duduk kat negara mana, negeri mana. Kita ada 2 option. Sama ada kita nak ambil di arah Nu Tekun ataupun kita nak suruh post ke rumah. Nanti dekat sini dia ada juga, kita select, dia ada QM deliver. Automatik dia akan hantar ke rumah kita. Jadi ada pilihan untuk kita ambil fizikal. Tapi kalau tuan-tuan tanya saya, tak payah ambil fizikal, lagi senang. Susah nak simpan. Nanti dah banyak-banyak nak balik kampung, nak mulalah nak nyorokkan dalam amari lah, nak letak dalam peta ais dan sebagainya. Susah kan? Lepas tu, kalau setakat 1 gram dia kecil, mudah sangat kita misplace ataupun salah letak. Kemudian kita boleh transfer kepada orang-orang lain yang ada akaun Qtmental. Kita bolehlah nak bagi siapa pun, kita masukkan nombor akaun sini, kita boleh masukkan amount ringgit dan juga ataupun kita boleh pilih nak masukkan grammage pun boleh. Itu macam saya cakap tadi, gold storage account, dia semua ada kat sini untuk jual beli, tukar ke fizikal dan juga transfer. Okey, kalau kita tengok tadi, saya dekat sini saya ada emas dalam gold storage account saya sebanyak 11 gram. Saya ada 11 gram. Ini actual, tak malu pun sebab saya bukan orang kaya pun. Jadi nak tunjuk ni actual. Ni duitnya ada 3,000. Okey. Kalau saya nak pakai duit tu, saya boleh pergi ke GCA, saya request GC. Okey. Saya request GC, dia dah siap tulis dekat sini. Ini adalah amount maksimum yang boleh saya dapat apabila saya gadaikan emas saya yang 11 gram tadi. Jadi saya masukkan amount kat sini, saya pilih bank mana yang nak masuk, saya klik submit. Dalam masa sehari, hari bekerja, hari cuti yang kira, sehari ataupun 2 hari, kalau tak sibuk, biasanya sekarang ni kalau Maybank you guna, sebab akaun Qtmental ni dia gunakan Maybank, Maybank dia ambil masa 1 hari saja. Kalau you gunakan bank lain, CIMB ke lain, mungkin boleh jadi 2 hari sebab gyro kan. Jadi duit tu akan terus masuk ke akaun kita. Apa yang jadi kepada emas saya tadi, dia akan duduk dekat sini. Holding inventory yang 11 gram tadi tu, dia akan duduk dekat sini. Dekat sini. Ini yang Tuan Haji Ezam tadi tanya. Kita ada modal 100,000. Okey, tiba-tiba kita nak ambil 85%. Jadi dia jadi pembiayaan, dia jadi hutang pula. Sebenarnya kita menggandakan aset kita dari 100,000 tadi. Bila kita ambil pembiayaan tadi 85%, emas kita dia akan masuk ke dalam holding inventory ni, dan emas tu dia tak hilang, dia ada kat sini. Malah emas tu dia reflect kepada kenaikan harga emas. Kalau tengok ni ada gain and loss ni, maka emas tu dia akan reflect kepada kenaikan, dan juga ini adalah upah simpan dia. Memang kita, duit tu sebenarnya adalah duit pinjaman sebenarnya, sebab kita gadaikan duit emas kita, kita ambil sebahagian duit kita kan, tapi emas kita tu dia pegang. Okey. Kalau katakan kita sebenarnya ada pilihan untuk kita bayar balik atau tidak. Contohnya, yang ni kan. Kalau kita tengok ni, action kita ada pay convert. Kalau katakan saya nak bayar balik. Dulu saya dah ambil duit 1,300. Ni masa saya ambil ni 1,300. Tapi oleh kerana dah ada kenaikan harga, saya nak convert balik. Saya kena bayar 1,349. Sepatutnya kalau sebab ada upah simpan semua kan. Tapi kita ada pilihan untuk tak nak bayar balik ni. Sebab macam saya cakap, dia tak sama macam Arahnu. Kita dekat sini kita tak ada tempoh. Tak ada tempoh Encik Zam. Jadi kita boleh tunggu sampailah kita rasa kita punya profit ni cukup untuk cover kita punya upah simpan dan mungkin ada sedikit keuntungan. Jadi kita boleh action dan terminate saja. Maka seluruh balance kita yang 10% dengan keuntungan tadi akan masuk ke dalam kita punya account. Begitu juga kita menggunakan belanja hangus tadi. Kita beli kereta tadi, bayar duit kereta ada 800 kan. Kita ada 3.8 gram. Maka kita ada gunakan sebahagian kita punya duit simpanan 150 tadi. Tiba-tiba kita nak pakai duit.
Duit simpanan lain tak ada, dah top up buat beli emas untuk ambil jadikan emas dalam kita punya belanja hangus. Jadi kita hanya perlu terminate saja. Dan of course ada berlaku penurunan emas akan menyebabkan kita rugi, ya betul. Dekat sini ada juga akaun saya yang rugi disebabkan oleh penurunan harga emas, tapi macam saya cakap tadi, kita tak perlu buat apa-apa tindakan, kita hanya perlu tunggu saja. Jadi kalau katakan betul-betul kita memang tak boleh nak tunggu lagi, yes, kita akan rugi apabila kita buat termination. Saya setuju dengan Cik Ehsan tadi, kita akan rugi. Tapi kita ada option untuk tunggu sehingga untung. Kalau tengok pada gadaian saya ni, semua untung. Banyak yang untung. Ada dah sampai $74 dah. Jadi ini sekarang ni harga agak rendah sikit, jadi itu hari masa harga tinggi kita boleh nampak banyak sangat peningkatan. Jadi tak ada masalah, sebab tujuan saya, sebab saya pun tak ada duit yang banyak untuk nak beli emas berkilo-kilo kan. Saya hanya menggunakan belanja hangus untuk kumpul emas dekat dalam holding inventory saya ni. Dan bila berlaku kenaikan, dia akan reflect, nampak saya dah net gain $250 dekat sini. Begitulah cara GCA ni berfungsi. Bagaimana kita boleh menukarkan belanja hangus kita tadi menjadi dan berpeluang untuk orang-orang yang memang tak ada lebihan dalam perbelanjaan setiap bulan, gaji pun nak makan pun tak cukup, tapi inilah cara kita boleh adakan simpanan kita. Kalau kita tak boleh ambil keseluruhan belanja hangus kita, mungkin kita boleh pilih satu daripada belanja hangus kita tadi, contoh bayar rumah ataupun bayar kereta, untuk kita tukarkan kepada emas dulu sebelum kita buat perbelanjaan, supaya sekurang-kurangnya kita ada sedikit persediaan ataupun simpanan untuk jangka masa panjang. Kemudian produk yang ketiga ialah GAE. Ini adalah produk investment tadi. Okey, ada dua. Satu GAE kali 10. GAE kali 10 ni dia dalam unit kalau kita nak beli, satu unit. Satu unit berharga 250. 250 ni sebenarnya duit kita untuk beli emas kita 181. Ini adalah management fee dia 340 untuk setahun, 3.5% daripada pembiayaan. Bila kita beli 1,000, pembiayaan kita 9,000 lebih. Jadi kita akan dapat sekitar, dengan satu unit ni sekitar 40 gram emas. Jadi bila berlaku kenaikan, kita tengok agak-agak dah untung, ada cara kita boleh monitor. Kalau dah lepas kita punya management fee dan juga modal, kita boleh terminate, dan management fee ni akan pulang balik dengan kita kalau tak sampai tempoh setahun. Begitu juga yang lagi satu produk ialah GAE kali 5. Satu unit dia ialah $25. Harga dia RM108.13. Yang ini tak ada management fee. Management fee dia tak ada upfront. Macam tadi tu management fee dia upfront. Yang ni management fee dia waktu kita terminate baru kita bayar. Sama juga 3.5% daripada pembiayaan. Ni dia bagi 40 kali ganda, 5 kali ganda, jadi 40% dia punya pembiayaan. Jadi dengan 108 ni biasa kita akan dapat lebih kurang setengah gram, tapi oleh kerana ada pembiayaan lagi 40%, kita akan dapat sekitar 2 gram emas untuk satu unit GAE kali 5. Okey. Ada satu soalan. Ada dua soalan orang yang sama. Dia tanya, pernah tak tuan jual pajak tu? Saya nak tahu testimoni pada tuan. Lepas tu berapa lama pajak, berapa lama tempoh untuk dapat balik? Okey, tak apa Di. Nanti saya akan jawab ujung ni, boleh Di? Boleh. Jawab ujung saya settlekan sikit lagi ni. Okey, GAE ni ada list dia, kita boleh tengok ni. Kita hanya boleh, senang kita nak monitor di sini je kita boleh monitor di net cash out ni. Kalau amount dia lebih tinggi daripada initial investment, maka consider dah untung lah. Cuma ini GAE kali 5, kita kena tolak dulu dengan management fee. Maksudnya kalau tolak ni masih belum untung lah saya punya pelaburan ni. Sebenarnya banyak pelaburan yang dah terminate. Saya tak ada beli balik semula sebab saya beli di bawah akaun isteri saya. Jadi kita tengok termination ni, boleh kita tengok list. Ini adalah contoh-contoh akaun yang telah diterminate. Ini ada satu akaun yang untung dia agak tinggi sikit sebab saya beli masa tu 1,380. Kita dapat untung dalam masa 2 bulan sekitar 300 lah, sekitar 300. Jadi inilah contoh-contoh GAE. Tapi tak apa, insyaAllah kalau you all mula nak melabur tu boleh dapatkan advice sama ada di, kalau tim saya boleh tanya terus di grup ataupun boleh tanya kepada you all punya dealer masing-masing ataupun upline masing-masing.
Lain-lain tak ada apa, kena user setting ni pastikan you all dah set up account number, boleh letak 4 account number kat sini. Kemudian edit profile, pastikan you all masukkan nama waris sebab kita tak tahu bila masa kita tidur tak bangun lagi kan. Letaklah nama, jangan letak nama girlfriend boyfriend, letak nama waris keluarga kita, isteri ataupun suami. Dekat sini ada kotak estate ni, kalau boleh tuan-tuan jangan tanda lah sebab estate ni biasanya dia akan pergi ke amanah raya. Kemudian ini yang paling penting, upload KYC. Ini ialah untuk verify you punya IC, satu depan, satu belakang. Attachment 1 IC depan, attachment 2 belakang IC. So itu saja saya rasa untuk sistem. Cuma berbeza sikit, bila you all naik dealer, dia akan ada nampak secara keseluruhan pendapatan. You akan nampak you punya gaji harian dekat sini. You akan ada, boleh tengok semua list consultant dan juga ada CP58 dekat sini. Kemudian tools untuk presentation semua ada dekat sistem ni lah. Tapi kalau members biasa dia tak nampak ni. So itu saja kot. Untuk sistem, insyaAllah nanti lepas ni kita ada masa lagi sikit, saya akan cuba jawab soalan-soalan tuan-puan semua. Okey, saya stop sharing. Barulah boleh nampak muka kan. Okey, Didi, apa ada soalan Didi? Daripada Zainon tadi tu. Okey. Scroll ke atas sikit. Dia kata pernah tak jual? Ada tak testimoni? Pajakan. Jual Pajakan. yang mana ni? GCA? Dia kan kita terminate GCA tu kan. Lepas tu dia kata ada tak testimoni dari tuan? Saya belum terminate tapi saya ada tebus semula, saya ada buat 2 kali. Terminate saya belum lagi. Lepas tu berapa pajak, berapa lama, berapa tempoh? Yang ni tadi kalau tengok kepada saya punya sistem tadi, semuanya bermula daripada bulan lepas, tahun lepas bulan 10. Bulan 10 saya mula pajak, saya mula gadai. Lepas tu saya memang tak pernah, ada 2 akaun yang saya pay convert balik semula lah sebab amount dia kecil, saya pay convert untuk masuk balik dalam saya punya GSA. Tapi kalau since Puan Zainul ni dah tanya, insyaAllah saya buat satu termination, so nak tengok dia ada tak masuk dalam, mungkin boleh jadi testimoni pada presentation saya yang akan datang. Okey, nak beli GCA tapi gold sold out. Bila ada stok? Okey, besok pagi hari Isnin. Hari Sabtu Ahad dia orang cuti sebenarnya. Saya pun tak tahu siapa yang beli banyak-banyak. Pelik betul lah sebab memang jarang-jarang berlaku lah Sabtu Ahad dia habis stok. Sepanjang saya join ni ada 3 kali je saya rasa. Tapi ada sekali tu hari Sabtu pun dia top up. Macam semalam sebenarnya syarikat top up juga. Saya tak pasti berapa kilo. Saya rasa biasa dia top up dalam 2 ke 3 kilo lah. Tapi semalam top up pun sekejap je dah habis. Mungkin jumlah orang yang beli semakin ramai dan semua nak ambil kesempatan kepada penurunan harga semalam. Okey, lepas tu dia tanya lagi, nak jadi dealer macam mana? Itu boleh tanya dealer. Nak jadi dealer tadi saya dah share kan, dia kena ada 5 orang introducer. Daripada 5 orang dan lebih tu kena ada sale RM30,000 ringgit Malaysia. Hanya kiraan dia ambil kira GAE saja. Yang best tentang nak jadi dealer ni, katakan kita punya introducer tadi beli dan jual, masih lagi dikira. Dia mana JAD yang dah jual pun dikira juga. Dan dia tak ada tempoh expired. So sepanjang tu kita boleh kumpul. Bila dah cukup je kita boleh naik dealer. Macam mana dengan pengiraan zakat? Zakat pendapatan? Zakat, okey. Kita pernah tanya dengan Datuk Lim untuk masukkan kiraan zakat dalam sistem. Tapi dia tak bersetujulah. Dia kata sebab akan beratkan server tu, jadi dia akan buat satu apps di luar sistem untuk kita mengira zakat sendiri. Cuma app tu belum lagi siap, tapi kita ada banyak platform lain untuk kita gunakan untuk pengiraan zakat mengikut negeri masing-masing, dan dia biasanya dia tak lari jauh lah, 2.5% daripada 80 gram setelah cukup haul ataupun cukup nisab dia, cukup setahun. Kita kena 2.5% dari keseluruhan kita punya emas yang ada pada masa tersebut, 2.5%. Okey, maaf tadi tak dengar jelas. Dia kata wajib ke klik estate tu untuk nomini? Kalau boleh jangan. Sebab dia akan pergi ke amanah raya. Syarat jadi introducer?
Syarat jadi introducer beli sendiri GAE kali 10 ataupun GAE kali 5 3 unit. Alright. Alright. Ada lagi soalan tak? Dengan kata 30 kilo dia top up tapi habis juga Ini mungkin maklumat yang lebih tepat lah. Saya pun agak-agak sebab dulu saya dengar 2 kilo je top up. Tapi pelik juga kan, takkan sikit sangat. Tuan Haji Tuan Muhammad Irham ditanya lagi soalan yang sama tadi. Mungkin tadi tak jelas kot. Okey. Yang tanya pasal kata GCE yang modal 1,000 tu apa semua. So boleh jawab sekali lagi ke macam mana? Okey, tadi saya dah tunjuk dah. Memang bila kita gadai, sebab itulah dia di quantum mental dia tak gunakan perkataan gadai, dia guna convert. Convert tu maksudnya kita ambil sebahagian emas kita sebab dia pertama dia tak adalah lesen gadaian yang sebenarnya macam Arhanu tu. Jadi untuk mengelakkan ada misleading ataupun salah konsep dan sebagainya, dia menggunakan perkataan gold convert account. Jadi sebenarnya duit kita 100,000 tadi tu kita ambil contohnya 85%, lebih kurang dalam 85,000, tapi emas kita yang 100,000 tadi ada dekat sana. Dan memang 85,000 tu ialah pinjaman kita kepada bersandarkan kepada emas yang kita ada. Tapi ingat, kita memang ada upah simpan, tapi kita tak ada tempoh untuk kita buat bayaran balik semula, dan kita tak ada satu orang pun yang akan push kita kena buat bayaran dalam masa yang tertentu. Jadi kita sebenarnya tak ada tekanan sangat dan Cik Ram dekat situ, dan kita boleh tunggu harga emas kita yang 100,000 tadi naik. Jadi dekat sana bila kenaikan harga emas tu barulah kita harap boleh cover upah simpan dan sebagainya, kita punya kos-kos yang lain, dan kita mungkin boleh create keuntungan sedikit daripada emas yang kita letak di holding inventory itu tadi. Sebab kita bergantung kepada turun naik harga emas supaya emas itu kembali kepada kita tanpa sebarang modal. Ya, betul. Betul lah apa yang Cik Izzah cakap, dia betul. Tapi konsep hutang tu dia bukanlah ada pasangan yang kita kena bayar secara berkala ataupun kita tetap kena bayar upah simpan bila sampai satu-satu tempoh. Bila sampai kita rasa kita dah ada untung sikit, kita rasa kita tak nak pakai duit segera, kita hanya perlu terminate saja kita punya account tu tadi ataupun kontrak gadaian kita tadi. Ada rakaman tadi, ada rakaman. Dia tanya boleh kongsi. Ada rakaman. Kalau dah clear estate boleh ubah tak? Saya rasa boleh kot. Ada cara kerjaan. Okey, tadi ada yang share apa kalau menjadi introducer. Introducer ni kita ada maksimum kita punya commission sebanyak 2%. Maksimum kita boleh dapat untuk diri kita sendiri ataupun kalau ada belian daripada orang yang kita taja. Okey, saya rasa okey kot. Saya rasa ada lagi dah masuk. Berapa orang kita ada ni? Kita sekarang ni dah 178. Ni ada yang baru masuk ni 179. Tapi itulah, daripada hari tu kita program nak beritahu makluman kita start pukul 10, memang kita start pukul 10 sharp. Lepas tu ni dah nak habis pun ada admit nak masuk kan. Jadi semua salah nak terima ni. Tak betul kita terima juga. Cuma kita tahu lepas ni kalau kita jam pukul 10 insya-Allah kita akan start pukul 10. Okey, saya rasa itu saja kot daripada saya. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada 175 orang yang sudi luangkan masa pada pagi ini. Saya kalau ada salah dan khilaf, saya minta maaf banyak-banyak. Saya berjoin dan saya lagi tak faham tentang belanjaga, tak apa. InsyaAllah untuk program saya ni saya cuba istiqamah dengan Cik Khairul Jadi dan tim akan cuba istiqamah buat secara mingguan. Nanti boleh masuk lain hari. Dan insyaAllah kita juga akan cuba buat kelas-kelas yang berkaitan dengan macam saya cakap tadi, untuk orang yang berminat betul-betul menjadi usahawan. Kita akan tunjukkan betul-betul career paths. Memang ada banyak orang agensi yang buat tunjuk career path tu. Saya akan enhancekan lagi. Kita akan tunjuk aktiviti yang mungkin you all boleh buat, skrip macam mana nak cakap dengan orang, macam mana nak ajak orang buka akaun. Kita akan siapkan skrip dan juga aktiviti yang mungkin beri idea kepada you all untuk menjadikan Quantum Mental ni sebagai usahawan. Kemudian insyaAllah
kita akan ada juga kelas satu lagi untuk mereka yang dia tak minat buat team tapi dia minat buat sale cycle punya kelas. InsyaAllah itu pun dalam perancangan saya tengah siapkan slide, mungkin dapat membantu you all yang betul-betul nak buat dia tak suka buat team tapi dia suka buat personal sale kan, boleh juga join untuk kelas tu nanti. InsyaAllah itu saja daripada saya. Saya nak minta maaf, minta ampun banyak-banyak kalau sepanjang presentation saya ni salah dan kilap. Niat saya lillahi ta'ala hanya nak bantu semua orang supaya dapat generate income sekurang-kurangnya daripada keuntungan kenaikan harga emas untuk diri sendiri sambil dapat membantu keluarga dan juga ummah. Sekian saja daripada saya serahkan kembali kepada Encik Khairul Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Husaini. Okey, penerangan lebih kurang dalam masa sejam setengah. Sejam setengah. Kita macam itulah tim kami ini start pukul 10, pukul 11.30 kita settle. Kita tak nak main banyak lama-lama. Begitu juga ni kita ada beberapa minggu lagi sebelum kita habis Ramadan. InsyaAllah bulan Ramadan ni mungkin ini kelas terakhir ke kalau ada lagi minggu depan Encik Husaini. Atau kita buat hari Khamis malam. Dia mungkin boleh juga, adalah. boleh juga. Mana-mana je lah. Mungkin kita akan buat lagi sekali atau 2 kali sebelum kita beraya. Barisakan kan. Tahun ni dah boleh balik kampung. Okey, lepas habis Ramadan, insya-Allah kita akan kembali semula dalam sesi kita pada setiap hari Ahad malam Isnin. Ingat semula Ahad malam Isnin kita akan buat kelas macam ni setiap minggu. Dan kita akan ada juga beberapa sesi atau slot untuk yang nak jadi dealer. Biasa kita akan buat pada hari Khamis atau hari Rabu malam. Kita tengok pada keadaan lah, tarikh waktu dan masa tu yang sesuai. Tapi biasanya Khamis malam lah. So pada yang berminat, kita tak kisahlah dia ni daripada tim siapa apa semua, bawa masuk kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara mara untuk kita bukakan lagi minda berkenaan dengan emas. Emas berkenaan dengan emas. InsyaAllah. So saya kalau boleh jangan buat Ahad, office hour. Sebab kita ni pada timur tengah kerja, alamak. Kita buat malam, kita buat malam. Kita buat malam, kita tak buat siang. Malam-malam. Kita buat malam. Kalau hari bukan Ramadan, kita buat malam. Ramadan ni kita nak kejar ibadahan. Okay? So saya akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Alah, lupa lagi nak siapkan lagu selepas habis rancangan.